Okey, apa khabar semua? Hari ini kita nak bincangkan tentang topik pengurusan program pusat sumber sekolah. Okey, antaranya ialah program nilam lah. Okey, macam mana kita nak laksanakan program nilam? Cikgu-cikgu kena bentuk satu jawatankuasa nilam di sekolah. Okey, mungkin boleh rujuk pada fail-fail ataupun dengan AJK yang sedia ada. Daripada kita bentuk jawatankuasa tu, kita sediakan pula deskripsi tugas bagi setiap jawatankuasa tadi. Okey. Contohnya, contoh kita minta guru subjek, okey, untuk menjalankan program nilam mungkin selama 5 minit di dalam kelas. Kemudian dia orang boleh sambung dengan PDP diorang, ataupun bila-bila waktu yang terluang lah, sebab kita tak nak ganggu PDP juga kan. Jadi itu atas perbincangan cikgu bersama pentadbir dan guru subjek lah. Kemudian kita kena sediakan jadual waktu nilam, okay, untuk bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ni 2 waktu seminggu. Jadi kita tak kacau banyak lah, kita kacau bukan kita kacau sebenarnya, sebab benda ni program KPM kan. Jadi bila mereka murid ni membaca, automatik dia pun belajar sebenarnya. Okey. Lepas tu kita adakan aktiviti memperkasakan nilam. Aktiviti memperkasakan nilam ni maksudnya program-program yang berkaitan dengan nilam lah, untuk kita meningkatkan nak menggalakkan murid-murid ni membudayakan membaca. Biasa kita nak suruh dia orang baca ni, kita suruh baru dia orang baca. Tapi kita nak membudayakan benda tu supaya dia jadi tabiat mereka di mana-mana pun, supaya mereka boleh baca. Yang pertama, kita sediakan kertas kerja. Kita sediakan kertas kerja, program apa kita nak buat. Kemudian kita sediakan jadual program. Okey, bila tarikhnya, hari apa nak buat. Lepas tu kita boleh lengkapkan rusak surat menyurat. Okey, beritahu ibu bapa, ataupun kalau tak dalaman saja, ataupun kalau ada jemput pihak luar. Okey, itu kepentingan surat menyurat. Dan kemudian kita cari peruntukan kewangan. Peruntukan kewangan ni yang sedia ada ialah kita boleh gunakan duit PCG sekolah. PCG sekolah, dan kemudian kita boleh guna satu lagi, kita boleh guna yuran khas sekolah. Dan sebelum kita tanya, jumpa pada pentadbir, tanya kerani kewangan, berapa duit ada, berapa yang kita boleh guna kan. Okey. Kemudian kita sediakan laporan. Dah siap semua, kita sediakan laporan. Jadi benda tu macam tu lah proses untuk kita nak menggalakkan, membudayakan murid-murid ni membaca melalui program nilam ni lah. Sebab tu KPM mewujudkan program nilam ni. Jadi ilmu amalan baca kan. Okey, seterusnya kita di pihak kita pula, cikgu pula berperanan, kita boleh wujudkan rakmaya sekolah. Rakmaya sekolah, kalau katakan murid-murid ni kata susah nak pergi perpustakaan di sekolah, kita ada rakmaya sekolah. Jadi tidak ada sebab murid-murid tidak menggunakan buku-buku dalam rakmaya sekolah kan. Seterusnya kita boleh buat rekod pinjaman pukal. Ni di sekolah dah, di pusat sumber kita. Kemudian yang penting, ni paling penting, mesti mengumpul dan merekod data nilam. Cikgu jangan kumpul seorang-seorang, jangan rekod seorang-seorang. Sekarang ni pun dah ada IQ nilam, tapi IQ nilam ni masih belum mantap. Jadi kita terpaksa ikhtiar sendiri. Jadi mengumpul ni, kita mesti minta bantuan guru-guru subjek dan guru-guru kelas. Nilam ni sebenarnya satu sekolah. Semua kena bekerjasama untuk mengumpul dan merekod data nilam. Dia bukan data nilam ni guru pusat sumber saja, tidak. Sebab ini melibatkan program KPM dan semua orang terlibat. Semua dalam sekolah terlibat. Daripada pintu pagar sekolah, semua orang terlibat. Okey, setelah itu cikgu-cikgu boleh memberi pengiktirafan kepada murid berdasarkan rekod bacaan dia tu. Supaya orang kata adalah dia punya motivasi untuk murid-murid ni membaca dan mengekalkan rekod bacaan dia, ataupun melebihi
aras yang kita harapkan kan. Dan seterusnya laporan nilam ini, rekod nilam ini dihantar kepada PPD. Okey, dihantar kepada PPD. Right. Jelas dengan program nilam. Okey, seterusnya ni satu lagi program Jom Baca 10 Minit. Yang ni disambut setiap tahun sempena sambutan Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia. Okey, konsep dia ni diilhamkan daripada sambutan Earth Hour, di mana dalam program ini semua lapisan masyarakat tanpa mengira pekerjaan atau aktiviti yang sedang dilakukan akan sama-sama berhenti sebentar membaca selama 10 minit secara serentak. Okey, dapat membentuk masyarakat Malaysia sebahati dengan budaya membaca, seterusnya menjadi tabiat suka membaca sebagai satu amalan hidup. Okey, Jom Baca 10 Minit ni, cikgu, dia bukan berlaku di sekolah saja, dia untuk semua masyarakat. Bila dengar je Jom Baca 10 Minit, dia merentasi semua orang. Merentasi semua, tak kira lah dia pejabat kerajaan ke, di mana-mana ke, inilah dia. Jom Baca 10 Minit, dan dapat untuk anak murid kita rekodkan dia orang baca buku tu. Yang ni juga buat dalam laporan. So dia menjadi laporan, orang kata rutin laporan kita untuk dihantar ke PPD sebagai laporan sepanjang tahun lah. Ni contoh dia punya, contoh laporan aktiviti contoh laporan aktiviti. Ni sekolah ataupun jabatan, tempat di mana, okey, jumlah perlibatan berapa orang, kategori pula murid berapa orang yang terlibat, guru berapa orang, anggota lain jika ada. Di sekolah tu mungkin ada pustakawan ke, ada juruteknik, ada akak-akak yang cleaner tu kan, security, tak kisah siapa pun dia. Jadi jika dia terlibat, masukkan saja dalam laporan kita. Right? Dan seterusnya Quran Hour. Quran Hour ni pun adalah satu program juga yang cikgu boleh masukkan dalam laporan sepanjang ni. Nanti bila PPD minta, kita nak minta laporan garakan membaca di sekolah, Quran Hour ni masukkan sekali ya. Okey. Ni satu lagi, dekad membaca kebangsaan ni. Okey, ini dalam usaha ni lah, Malaysia menjelang 2030. Okey, jadi Kementerian Pendidikan Malaysia menyusun pelbagai program sepanjang 10 tahun dari 2021 sehingga 2030. So dari sini pun kita dah nampak ini program KPM. Program KPM bermaksud program ni program kebangsaan. Jadi semua orang buat lah. Okey, dan dalam dia pula ada 6 program utama dalam kepelbagaian program membaca. Okey, program baca, pembangunan prasarana, aktiviti membaca, pesta buku sebagai destinasi perbukuan masyarakat, pembangunan pembacaan, kalangan remaja dan kanak-kanak. Lepas tu buku digital pun kita masuk, e-book, kita tunjukkan sebanyak. Jadi kalau ikutkan, dia dekad baca kebangsaan ni, setiap bulan dia ada tema dia yang sekolah tetapkan. Contoh, tema kasih sayang. Untuk bulan ni, bulan depan apa. Tapi kita tak adalah push sangat cikgu-cikgu untuk cuma dia punya flow tu terpulang pada cikgu lah. Terpulang pada cikgu untuk susun macam mana. Okey, jadi ini boleh juga dimasukkan sebagai pelaporan dan dihantar. Right? Dan seterusnya kita boleh, untuk gerakan baca ni, kita boleh buat program yang dianjurkan sekolah sendiri. Contoh, cikgu ada program sendiri yang cikgu fikirkan. Program yang cikgu rancang tu boleh meningkatkan data nilam sekolah, atau boleh meningkatkan dan sekaligus membudayakan guru-guru dan murid-murid membaca tanpa disuruh. Maksudnya cikgu mungkin ada idea yang hebat, yang kadang-kadang kita berlainan berlainan pemikiran kan. So atas kreativiti cikgu sendirilah. Mungkin cikgu boleh buat research dulu
buat kajian dulu, Google dulu, tengok program apa sekolah lain buat, ataupun tanya cikgu-cikgu yang dah berpengalaman kan. Mungkin boleh buat sesi sharing, apa yang sekolah lain buat. So kita mesti ada, yang pertama kita mesti ada objektif lah. Objektif tu apa nak capai untuk program yang cikgu anjurkan tu. Kemudian sasaran kita siapa lah. Kalau murid lah, kalau kita nak capai data nilai tinggi. Dan masa ni biasalah, masa bila pastikan tidak mengganggu masa PDP sekolah. Dan lokasi di mana. Lokasi ni tak apa, di rumah boleh, di mana-mana pun boleh, di sekolah pun boleh. Okay? Sebab sekarang dah zaman teknologi. Jadi itu sajalah daripada saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga cikgu berjaya di masa akan datang.